Kalau kita lihat tuan-tuan, Islam ini adalah satu produk yang sangat bagus. Rasulullah SAW telah mengajar kita dengan cara yang amat penuh dengan kasih sayang. Kalau kita lihat dalam Quran sendiri pun tuan-tuan, hampir semua ayat-ayat Quran ini akan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kali kalau kita baca di dalam Quran ada ayat-ayat ancaman dan sebagainya, diselangi dengan ayat ancaman itu, pasti akan keluarnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya pintu taubat itu terbuka luas. Kadang-kadang apabila sistem pengajaran anak-anak kepada anak-anak kita ini juga tuan-tuan, kadang-kadang membawa kepada masalah. Mereka diajar tentang hukum itu ini. Sedikit syurga, neraka, syurga, neraka. Kalau buat sedikit salah, oh nanti masuk neraka. Begini sebenarnya sistem yang telah diajar kepada anak-anak kita. Menyebabkan mereka kadang-kadang menjadi lebih ke arah untuk menghukum daripada memperbaiki. Dan ada juga tuan-tuan, di antara sebab kenapa berlakunya murtad ini, kalau kita lihat tuan-tuan, golongan-golongan orang-orang Islam yang baik ini, di kalangan ustaz, ustazah yang bagus-bagus, yang akhlaknya baik dan sebagainya, mereka selalunya hidup di dalam kelompok mereka. Dan mereka jarang bercampur dengan orang-orang yang bukan Islam, hatta dengan orang-orang yang agak, kita boleh katakan sebagai tidak is not so Islamic. Dan biasanya yang akan bercampur dengan golongan-golongan, sebab golongan-golongan ustaz ni tuan-tuan, dia faham Islam, akidahnya kuat dan sebagainya. Namun golongan-golongan yang tak berapa nak kuat Islam itu, mereka akan bercampur dengan golongan-golongan bukan Islam. Dan mereka akan menjadi sahabat dengan golongan-golongan bukan Islam. Menjadikan di kalangan mereka ini kadang-kala, dan golongan bukan Islam juga, kadang-kala mereka mendapat bayangan tentang Islam itu bukan daripada golongan-golongan yang betul-betul mengikuti Islam itu, tetapi mereka dapat daripada golongan-golongan yang tak berapa, is not so Islamic. Dan ini juga sebenarnya menjadi satu masalah tuan-tuan, kenapa berlakunya kes-kes murtad ini. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya secara amnya di kalangan masyarakat yang lahir Islam, di kalangan masyarakat yang lahir Islam, apa sebenarnya benda-benda yang menyebabkan mereka boleh murtad? Yang pertama sekali tuan-tuan, apabila akidah tidak kuat. Seperti yang saya telah katakan tadi, sangat penting tuan-tuan untuk kita pupuk tentang akidah daripada kecil kepada anak-anak kita. Hari ini kalau kita lihat sistem pembelajaran kita sekalipun tuan-tuan, sebab banyak di kalangan kita ini, macam saya katakan tadi, kita lebih fokus kepada soal-soal fiqh berbanding dengan soal-soal akidah. Apabila iman itu tidak kuat tuan-tuan, maka sukar untuk seseorang itu dia nak berpegang dengan apa yang dia pegang. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah selama 13 tahun yang pertama ayat-ayat Quran yang turun ini berkisar berkaitan dengan akidah. Iman, akidah, iman, akidah, iman, akidah. Apabila iman dan akidah itu telah kukuh tuan-tuan, bila datangnya hukum, mereka semua sahabat-sahabat boleh mengikuti perintah tersebut. Sami'na wa ta'ana tuan-tuan. Dan apabila kita melihat, sebagai contoh, turunnya perintah larangan minum arak itu. Apabila arak telah diharamkan secara total tuan-tuan, orang yang sedang minum arak pun, dia boleh keluarkan kembali arak itu, dan barrel-barrel arak semua mereka pecahkan. Sedangkan arak masih banyak ketika itu, dan mereka buang semua arak ini tuan-tuan. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di dalam diri mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka telah, iman mereka telah kukuh. Apabila turunnya perintah solat tuan-tuan, melalui peristiwa Isra' Mi'raj, dan apabila Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka, ada di kalangan mereka yang bertanya, kenapa tidak ambil saja perintah untuk 50 waktu tuan-tuan? Disebabkan apa? Disebabkan akidah itu telah kukuh. Maka untuk kita nak menghalang tuan-tuan daripada berlakunya murtad ini, yang pertama sekali kita perlu kukuhkan akidah di kalangan anak-anak kita dan sebagainya. Kalau kita lihat hatta di kalangan orang lahir Islam itu sendiri pun, antara sebab mereka, kenapa mereka
boleh murtad tuan-tuan? Disebabkan akidah itu tidak kukuh. Yang kedua tuan-tuan, disebabkan cinta. Ada di kalangan orang yang lain Islam ini, mereka bercinta dengan orang bukan Islam, menyebabkan mereka pun terikut dengan dia, disebabkan cinta. Cinta itu kan buta, dan kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan tuan-tuan. Dan ini juga yang menjadi antara sebab kenapa berlakunya murtad. Yang ketiga, ada persoalan terhadap Islam tidak terjawab daripada kecil. Ini bagi golongan-golongan yang lahir sebagai Islam. Sebab apabila dia lahir sebagai Islam tuan-tuan, kadang-kadang ada benda yang bermain di fikiran dia, tetapi dia susah. Bila dia tanya dekat orang, orang akan cop dia dan sebagainya. Sebagai contoh, katalah tiba-tiba kalau anak kita balik rumah dan dia tanya dengan kita, "Mak, kenapa Rasulullah SAW berkahwin dengan Aisyah ketika usia Aisyah 9 tahun? Bukankah ini satu perkara kenapa Rasulullah kahwin dengan kanak-kanak?" Sebagai contoh, kalau dia tanya. Kadang-kadang kalau kita pula, kadang-kadang kita bila tak tahu jawapan, kita terus akan bagi tahu, "Jangan tanya soalan-soalan begini. Nanti boleh terkeluar daripada Islam. Jangan tanya soalan-soalan begini, rosak akidah nanti." Masalah dia bukan nak tahu rosak ataupun tidak, dia nak tahu jawapan tuan-tuan. Melalui apabila dia dapat jawapan yang boleh convincing itu sebenarnya akan mengukuhkan iman dia terhadap Islam. Sekarang ni jiwa dia meronta dan meminta supaya orang datang selamatkan dia. Dia rasa ada benda bermain di fikiran dia dan dia tengah fikir dan dia tengah runsing, yang merunsingkan pemikiran dia. Dia meminta pertolongan. Namun kadang-kadang dia tidak dapat jawapan terhadap soalan-soalan tersebut, malah dia akan mendapat cacian dan makian. Dan kadang-kadang orang akan bagi tahu, "Jangan tanya soalan-soalan macam ni, tak boleh tanya." Sebab budaya dekat Malaysia ni tuan-tuan, sekarang alhamdulillah kita dah mula lebih open dan sebagainya. Pada awal ni tuan-tuan, kalau kita lihat, tak boleh banyak tanya. Kalau banyak tanya tuan-tuan, akan nampak macam ada masalah. Contoh, kalau ada orang yang datang dan tanya banyak dekat kelas, mungkin dengan ustaz, ustazah dan sebagainya, antara jawapan yang dia akan dapat apa dia tuan-tuan? Jangan jadi macam Yahudi, banyak tanya. Tetapi apabila dia persoalan itu tuan-tuan, bila dia tanya, baru dia akan dapat jawapan, dan melalui jawapan itulah yang sebenarnya akan mengukuhkan akidah seseorang itu. Di antara sebab lain yang menyebabkan berlakunya murtad di kalangan orang-orang yang lain Islam ini tuan-tuan, adalah disebabkan perbezaan di antara sains moden dan juga agama. Ada di kalangan orang-orang yang lain Islam ini, mereka merasakan Islam ataupun agama itu, Islam dan agama itu tidak compatible dengan sains. Mereka merasakan sains telah membuktikan bahawasanya Tuhan tidak wujud. Ini antara perkara-perkara yang berlaku di kalangan masyarakat kita tuan-tuan. Sedangkan sains sebenarnya membuktikan kekuasaan Tuhan dan juga membuktikan kewujudan Tuhan. Dan apabila perkara-perkara ini bermain di pemikiran mereka, sebab apa tuan-tuan? Sebab di kalangan orang Islam kita sendiri pun kadang-kadang memberikan indikasi yang sedemikian rupa. Dengan pelbagai cerita-cerita yang berlegar di kalangan masyarakat kita, menyebabkan ada di kalangan orang-orang pun merasakan yang sebenarnya agama ini dia tidak compatible dengan sains. Namun apabila kita melihat di dalam Quran tuan-tuan, ada banyak ayat-ayat yang sebenarnya membuktikan yang agama sebenarnya compatible dengan sains. Ada juga di kalangan masyarakat Islam ini tuan-tuan, berlakunya murtad disebabkan mereka mengamalkan Islam itu hanya sekadar budaya dan juga perayaan. Secara normalnya keluarga dan sebagainya hidup seperti seorang bukan Islam. Bila buka peti sejuk, ada pula arak dekat rumah, hidup macam orang bukan Islam. Namun Islam itu hanya digunakan bila mana ada perayaan. Bila datang raya, mereka mula mengamalkan Islam. Bila datang kepada perkara-perkara budaya, kematian dan sebagainya, maka hanya ketika itu saja Islam digunakan. Pergaulan dan persekitaran juga tuan-tuan adalah salah satu sebab kenapa berlakunya murtad ini tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak kita
apabila mereka banyak bergaul dengan masyarakat bukan Islam. Tidak salah untuk kita bergaul dengan masyarakat bukan Islam, tuan-tuan. Tetapi apabila kita bergaul dengan masyarakat bukan Islam, sepatutnya kita yang dakwah kepada mereka. Apabila kita bergaul dengan masyarakat bukan Islam, kita tidak berdakwah kepada mereka, maka mereka pula akan berdakwah kepada kita, tuan-tuan.